Senyum, senyum selalu senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman. 1, 2, 3, 4. Ya, sikit lagi. Nak mati dah. Siapa mesej ni? Ada pesanan. Tapi makanan tak halal ni. Macam mana? Tak apalah. Kau hantarkan je dulu lah. Singgah sebentar supermarket, terlihat gadis mukanya manis, nyanyi sama oh 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 denganku, denganmu, yeah. Senyum, senyum selalu senyum denganku, tiada seindah senyuman. Oh oh oh, senyum tak perlu ragu, usah dibimbang, tiada seindah senyumanmu. Bukan maksud Korang. Aku ada masalah nak bincang. Masalah apa? Tadi aku ada dapat order makanan tak halal. Aku dah hantar dah. Aku pun dah dapat duit dah tadi. So aku nak tanya, boleh tu Mana boleh makanan tak halal tu? Alah, tak apalah. Bukan kau yang makan, dorang yang makan kan. Mana boleh macam tu? Benda tak halal, haram. Dosa. Yelah. Yang penting Ahmad dah dapat duit dah. Siapa takut tak sah je nanti akad apa semua tu. Tak apalah, macam ni lah. Jom kita bincang isu ni lah. Nah, kita kena bincang. Kita kena kaji benda ni. Boleh. Okay lah, jom lah. Servis penghantaran makanan. Servis penghantaran makanan atau lebih dikenali sebagai food delivery service merupakan satu karier baharu yang muncul dan terkenal pada masyarakat hari ini. Antara perkhidmatan yang disediakan termasuklah perkhidmatan memesan makanan secara atas talian, perkhidmatan mengambil makanan serta perkhidmatan menghantar makanan ke lokasi pelanggan. Sambutan dan permintaan terhadap perkhidmatan ini menyebabkan banyak syarikat perkhidmatan yang baru muncul seperti Foodpanda, GrabFood, Mamam Deliveries dan macam-macam lagi. Perkhidmatan ini menarik perhatian orang ramai kerana ianya dapat memudahkan urusan harian seseorang. Misalnya dapat menjimatkan masa, terutamanya bagi golongan yang sibuk bekerja dan para pelajar. Di samping itu, perkhidmatan ini juga dilihat dapat membantu golongan yang tidak mampu untuk pergi ke kedai akibat kekangan-kekangan tertentu. Misalnya bagi suri rumah yang tidak mempunyai kenderaan untuk bergerak dan pengasuh yang sukar untuk menjaga anak-anak kecil. Mari kita lihat bagaimanakah perkhidmatan ini dijalankan. Kebiasaannya, syarikat penghantaran makanan ini hanya akan menghantar makanan bagi gerai atau restoran yang telah berdaftar dengan mereka. Oleh itu, peniaga perlulah terlebih dahulu membaca dan menyetujui terma dan syarat yang diberikan sebelum servis penghantaran makanan ini dapat dimulakan. Bagi peniaga dan penjual makanan yang telah berdaftar, peranti khas akan disediakan oleh syarikat perkhidmatan. Dengan adanya peranti ini, makanan yang telah dipesan dan dibayar secara atas talian oleh pelanggan akan dimaklumkan kepada peniaga serta direkodkan. Selain itu, pelanggan dan rider juga akan turut dimaklumkan tentang anggaran tempoh masa penyediaan makanan yang dipesan supaya persediaan dapat dibuat apabila makanan telah siap sedia untuk dihantar ke lokasi yang dipersetujui. Akhir sekali, pelanggan boleh menikmati makanan yang segar dengan segera tanpa perlu lagi membayar secara tunai kepada rider. Menurut perspektif agama, Islam sangat menggalakkan umatnya untuk melakukan sesuatu dengan cara yang paling mudah, terutamanya apabila jelas sekali dalam hal ini, servis penghantaran makanan dapat memudahkan banyak urusan yang sukar. Namun begitu, perlu dilihat juga dari sudut halal dan haramnya, kerana jika tidak, perkara ini juga boleh mendatangkan dosa. Ayuh bersama kami membincangkan tentang isu yang berbangkit mengenai servis penghantaran makanan ini, iaitu servis penghantaran makanan tidak halal. Sebelum kita pergi lebih lanjut mengenai topik hukum penghantaran makanan tidak halal menggunakan servis penghantaran makanan, terlebih dahulu saya akan memberi sedikit pengenalan tentang konsep halal dan haram. Okey. Takrif halal. Takrif halal adalah berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud dibenarkan atau dibolehkan. Dalam Al-Quran telah menyatakan perkataan halal sebanyak 49 kali. Oleh yang demikian, sebahagian besar penggunaan perkataan halal adalah merujuk kepada makanan umat Islam seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 87, mafhumnya,
halal dalam perspektif Islam. Halal dalam perspektif Islam adalah mencari sesuatu yang halal untuk dimakan atau digunakan dalam kehidupan seharian dan juga merupakan suatu kewajipan ke atas setiap individu Muslim, kerana mengambil yang halal itu dapat menambah cahaya iman dan membuat termakbulnya doa dan diterima amal ibadahnya. Sebagaimana juga memakan makanan yang haram boleh menghalang doa dan ibadat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi menggariskan 10 perkara dalam bukunya iaitu Al-Halal wa Haram fi Islam mengenai halal haram. Yang pertama, penentuan halal haram adalah hak mutlak Allah semata-mata. Yang kedua, mengharamkan yang halal dan sebaliknya merupakan kesyirikan. Yang ketiga, perkara haram akan menimbulkan keburukan dan mudarat. Yang keempat, setiap yang halal tidak memerlukan yang haram. Seterusnya, perantara menuju keharaman adalah haram. Yang keenam, bersiasat terhadap yang haram adalah haram. Yang ketujuh, niat baik tidak menghalalkan yang haram. Yang kelapan, jauhilah syubhah agar tidak terjatuh dalam perkara haram. Yang kesembilan, yang haram berlaku untuk semua orang. Yang terakhir, darurat membolehkan yang terlarang. Oleh yang demikian, garis panduan tersebut hendaklah dijadikan sebagai panduan oleh umat Islam supaya dapat memudahkan mereka untuk memilih makanan yang halal dengan meneliti prinsip yang telah digariskan ini. Antara prinsip-prinsip Islam dalam urusan halal dan haram ialah yang pertama, asal bagi setiap sesuatu adalah mubah. Yang kedua, kuasa menghalalkan dan mengharamkan sesuatu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama seperti syirik. Yang keempat, mengharamkan yang halal boleh mengakibatkan timbulnya perkara keji dan memudaratkan. Seterusnya, niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram. Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua orang. Yang terakhir, keadaan darurat membenarkan perkara yang dilarang. Menurut Sayyid Sabiq, makanan yang halal adalah terdiri daripada dua jenis, iaitu benda yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan dan benda yang bernyawa seperti haiwan. Setiap yang tidak bernyawa adalah halal kecuali yang bernajis, memudaratkan atau memabukkan. Manakala haiwan yang bernyawa halal dimakan terbahagi kepada tiga jenis, iaitu haiwan di laut, di darat dan juga di udara. Mari kita tengok dalil pensyariatan makanan halal dan haram dalam surah Al-An'am ayat 145. Mafhumnya, dalam Al-Quran telah menjelaskan secara terperinci perkara-perkara yang melibatkan makanan dan minuman yang dikategorikan haram. Perkara ini disebut dalam surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Persepsi masyarakat terhadap isu halal. Persepsi masyarakat terhadap konsep halal juga telah berubah daripada hanya merangkumi soal halal haram untuk keperluan diri atau kegunaan diri kepada soal hal haram yang melibatkan keperluan masyarakat yang mencakupi seluruh aspek kehidupan. Halal sudah menjadi satu fenomena perniagaan di mana ia dapat mempengaruhi sesuatu produk. Perniagaan mendapat pasaran yang meluas khususnya di kalangan pengguna Islam. Sehubungan itu, banyak syarikat dan industri perniagaan berusaha untuk mendapatkan persijilan halal bagi produk pengeluaran mereka. Skop industri halal di Malaysia bukan sahaja tertumpu pada produk makanan dan barang gunaan, malah telah meliputi sistem ekonomi iaitu kewangan dan juga perbankan Islam. Maka, apakah sebenarnya hukum menghantar makanan ataupun barangan yang tidak halal? Secara jelasnya, hukumnya adalah haram dan tidak dibenarkan. Ini adalah berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Maka sesiapa yang terlibat di dalam pekerjaan ini, hendaklah dia meninggalkannya secepat mungkin dan mencari pekerjaan yang lain yang boleh memberikan ataupun berjana pendapatan yang halal. Akan tetapi kami memahami, terutama sekali di zaman selepas COVID ini, mencari pekerjaan
adalah suatu perkara yang tidak mudah dan agak sukar, ya, lebih-lebih lagi dengan zaman yang mencabar ini. Maka bagi mereka yang belum mendapat peluang mencari pekerjaan lain, maka beberapa majlis fatwa dan juga satu qaul di dalam mazhab Hanafi membenarkan mereka untuk terus melakukan pekerjaan ini dengan beberapa syarat. Yang pertama adalah hendaklah mereka sekiranya mampu mengurangkan pengambilan tugas penghantaran makanan ataupun barangan yang tidak halal. Yang kedua adalah sekiranya mereka tidak mempunyai pilihan, maka hendaklah mereka cuba sedaya upaya untuk memastikan makanan ataupun barangan yang dihantar itu adalah majoritinya halal. Hal ini adalah seperti yang disebut di dalam fatwa Mufti Wilayah Persekutuan, kerana Nabi SAW juga pernah berurusan dengan orang Yahudi dan Nasrani dan juga musyrikin yang mana harta mereka itu diketahui bercampur antara halal dan juga haram. Begitu juga qawaid fiqhi yang menyebut at-tabi' tabi' dan juga yughtafaru fi tawabi' ma la yughtafaru fi ghairiha. Syarat yang ketiga adalah hendaklah mereka mengeluarkan sejumlah kadar daripada hasil pendapatan mereka itu dengan tujuan untuk membersihkannya. Seperti juga yang terdapat sebelum ini di dalam fatwa amanah saham ASB seperti contoh. Ini adalah berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, ya ma'syarat tujjar innal bai'a yahduruhu al-laghu wal halif fashubuhu bi as-sadaqah. Wahai sekalian para peniaga, sesungguhnya jual beli itu akan melibatkan ataupun akan terlibat di dalamnya perbuatan yang lara dan juga sumpah palsu, maka campurkanlah jual beli kamu dengan sedekah. Namun begitu, sebahagian berpendapat bahawa pandangan ini hanya sesuai dijalankan di negeri-negeri barat kerana di situ majoritinya adalah non-Muslim, maka dengan itu arak dan makanan-makanan dan barangan-barangan yang tidak halal adalah berleluasa. Maka mereka membenarkan perkara tersebut di negeri-negeri barat atas dasar umumul balwa. Akan tetapi di Malaysia, kita sebagai satu negara majoriti Muslim, maka pasti ada jalan yang lebih baik daripada cadangan sebentar tadi. Maka di Malaysia secara amnya, penghantaran makanan masih lagi bercampur antara yang halal dan juga non-halal. Akan tetapi, sekiranya tidak diketahui secara terperinci apa yang dihantarkan itu sama ada halal ataupun haram, maka tidak menjadi kewajipan kepada rider tersebut untuk mengetahui apakah isi kandungan barangan yang dihantar itu sama ada halal ataupun tidak halal. Dan dalam keadaan tidak dapat dibezakan antara halal dan haram, maka pekerjaan penghantaran makanan itu adalah tidak haram tetapi makruh di sisi mazhab Syafi'i. Ini adalah berdasarkan kepada nukilan Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, di mana beliau menukilkan kata-kata Syekh Abu Hamid mengatakan makruh mengambil dari orang yang di tangannya harta yang halal dan harta yang haram. Maksudnya bercampur antara dua itu. Tetapi yang terbaik kami mencadangkan adalah untuk meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Seperti hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, وَمَنِ اتَّقَ الشُّبْهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْدِهِ. Dan barang siapa yang memelihara dirinya daripada perkara-perkara yang syubhat, maka dia telah memelihara agama dan maruahnya. Wallahu a'lam. Sekarang kita lihat pula berkaitan antara servis penghantaran makanan dan juga wakalah bil ujrah. Sebelum kita masuk dengan lebih mendalam, kita kena terangkan dulu apa itu wakalah. Wakalah ataupun wikalatun dari segi bahasa bermaksud at-tafwid ataupun penyerahan. Dari segi istilah pula, menurut Kamus Mu'jam Al-Wasit, wakalah ini bermaksud mengamanahkan orang lain. Seseorang mengamanahkan orang lain untuk melakukan satu pekerjaan untuknya. Menurut jumhur ulama pula, wakalah ialah satu penyerahan oleh seseorang kepada seseorang yang lain, yang mana penyerahan itu ialah pada perkara yang dibolehkan untuk diwakilkan dan dilakukan ketika masih hidup. Dan perkara yang diwakilkan itu mestilah selain daripada ibadah badaniah. Contohnya solat, puasa dan sebagainya tidak boleh diwakilkan. Tapi kalau ibadah maliyah, tiada masalah. Kita dah terangkan, dah tengok pasal wakalah. Kemudian kita nak tahu pula apa itu wakalah bil ujrah. Ujrah di sini bermaksud upah ataupun ganjaran. Menurut mazhab Syafi'i pula, ujrah bermaksud satu transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dan bersifat mubah ataupun harus dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu. Maka dalam konteks servis penghantaran makanan, wakalah bil ujrah ini merupakan satu tindakan di mana kita sebagai pelanggan ataupun pembeli memesan makanan dan rider akan menerima pesanan tersebut dan akan membeli bagi pihak kita,
yang mana kita wakilkan kepada mereka untuk melakukan proses jual beli tersebut, dan apabila dia hantar kepada kita makanan tersebut, kita akan bayar upah ataupun ganjaran kepada mereka. Inilah yang disebut sebagai wakalah bil ujrah. Pembeli di sini ataupun pelanggan bagi aplikasi-aplikasi servis penghantaran makanan ini mampu untuk membeli ataupun ada kuasa untuk membeli makanan ataupun pesanan kenaan, namun memerlukan kepada orang lain untuk mewakili pembelian ataupun urusan jual beli tersebut bagi pihaknya, dalam keadaan kedua-dua pihak rela hati untuk melakukan perkara tersebut. Jadi apa hukum wakalah bil ujrah dan apa hukum servis penghantaran makanan ini? Maka hukumnya ialah harus ataupun dalam bahasa Arab mubah. Setelah kita lihat pelbagai isu yang berbangkit berkaitan dengan servis penghantaran makanan, apa solusi yang kita boleh buat untuk mengelakkan semua perkara ini daripada berbangkit? Yang pertama sekali, pihak aplikasi bolehlah cuba untuk mencipta satu sistem yang boleh membahagikan makanan yang halal dan juga makanan yang tidak halal. Mungkin ada aplikasi-aplikasi yang telah berjaya melakukan perkara terbabit, namun kalau belum ada, eloknya dilakukannya sedemikian. Kedua, pihak aplikasi juga boleh memberi pilihan kepada rider untuk memilih pesanan yang halal dan juga pesanan yang tidak halal, dan boleh menolak pesanan yang tidak halal itu kepada orang lain yang bukan beragama Islam. Dan akhir sekali, kalau tak ada apa-apa dah cara yang lain untuk kita elakkan, maka kita bolehlah berpegang dengan mazhab Hanafi yang membenarkan seseorang Muslim menghantar makanan yang tidak halal.